Boleh? Boleh. Start. Apa yang sensor ni lagi? Tak boleh masuk sensor. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun anna as-sa'ata la rayba fiha يتنازعون بينهم أمرهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Baik, ini ialah sambungan daripada cerita. Apabila mereka ni masa nak membeli, masa seorang daripada mereka nak beli makanan yang halal, maka dia hollow duit tu. Bila dia hollow duit tu, maka tahulah, dapat tangkaplah mereka ni pasal duit tu ada gambar dikian pada duit perak, pada duit perak. Akibatnya dia ditangkap. Bila ditangkap, selepas ditanya, dan dia pun baru tahu bahawasanya negeri yang dia ni sudah hidup lama, maka tak ada guna lagi dia nak selindungkan rahsia dia. Lalu dia beritahu kepada tuan kedai. Raja yang memerintah bandar ni ialah raja lain dah. Selepas 300 tahun ni raja lain yang memerintah. Dan mereka pada masa itu ada masalah besar dalam akidah Kristian ni, ialah apabila kita mati ni, adakah dibangkit semula kita? Akidah dia. Jadi mereka ragu-ragu tentang akidah dibangkitkan semula pada masyarakat. Karena dalam kitab Injil tidak diterangkan secara terperinci. Dan hadis-hadis daripada Nabi Isa tu banyak dah diselewengkan, dia tak tahu yang mana benar, yang mana salah. Jadi mereka tentang kiamat tu ragu-ragu. Tentang hari kebangkitan juga ragu-ragu. Jadi Allah Ta'ala dalam menguji mereka ni, mereka ni nak tahu siapa di antara mereka yang paling tepat kata duduk tidur dalam gua. Di masa yang sama, akibat daripada cerita ni, Allah Ta'ala nak zahir kepada kaum yang hidup masa zaman ni bahawasanya kiamat ni pasti. Iaitu kalau Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang oleh menidurkan manusia selama 300 tahun tanpa siapa-siapa pun sedar mereka tu ada atau bukit. Bukit ni dekat dengan bandar ya ni. Dekat dengan bandar ya bukit. Maka tahulah dia bahawasanya kiamat tu pasti. Jadi bila ditangkap, dibawa kepada raja. Raja pun tanya, maka dia cerita dia. Lepas tu dia kata bukan saya saja, tapi ada lagi 6 orang lagi duduk dalam gua.
Lalu dibawa mereka tu pergi ke gua. Raja-raja sekali lah. Bila sampai di gua, dia kata kepada raja, tuanku duduk sini dulu lah. Nanti kita selotok dulu dengan yang lain. Pasal takut orang lain ni, dia tak tahu keadaan ni. Jadi biar dia masuk dulu. Kemudian dia beritahu pada mereka tu, barulah mereka masuklah. Jadi itulah lebih kurang. Bila dia masuk saja dalam gua tu, Allah Ta'ala cabut nyawa. Semua 6-7 orang bersama dengan anjing. Jadi setengah kata jadi batu lah, macam-macam lah cerita. Tak ada lah pula di cerita dalam Quran ni dia dulu jadi batu ke tidak. Tapi mati tu dalam gua tu. Jadi Allah Ta'ala nak zahirkan kekuasaan dia, bahawasanya dia boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Baik, ayatnya, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan kerana yang demikianlah kami menemukan ke atas mereka tu orang lain, ke atas mereka orang lain, iaitu dengan cara duit yang dia guna untuk beli barang-barang tu, barang makanan tu adalah duit yang bersimbolkan Dicyanus, iaitu raja yang sudah mati 300 tahun. Ringkasan daripada cerita yang kita beritahu tadi, li'alamu anna wa'dallahi haqqa, supaya semua mereka tu yakin bahawasanya janji Tuhan adalah benar, iaitu janji menghidupkan orang yang sudah mati. Wa anna sa'ata la raiba fiha, bahawasanya janjinya ialah bahawasanya kiamat itu tidak ada ragu Allah Ta'ala nak buat. Tidak ada ragu dalamnya, maknanya tidak ada ragu padanya, maknanya tidak ada keraguan Allah Ta'ala nak buat kiamat. Habis cerita sekarang tu. Ayat ni kalau tak belajar ni jadi, kalau baca sambung, jadi ayat cerita lain-lain. Dia cerita lain-lain ni. Dengar mula-mula deh. Kalau buat buku Quran tafsir, Quran terjemahan tu, mudah dapat faham sikit. Mudah faham sikit lah. Kenapa tempat diberhenti pasal masa saya jumpa satu orang tu tanya saya, kenapa benda ni tidak ikut tajwid yang dibaca dalam Quran? Tajwid tempat berhenti lah. Kenapa tak lupa? Saya kata pasal Quran ni cerita lain-lain satu baris. Tengok ni satu baris ni. Satu baris. Maknanya kalau tak belajar tidak akan faham. Dalam satu baris ni ayat 21 ni, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, satu bab, satu cerita. Dan kerana yang demikianlah kami menemukan mereka dengan manusia. Sekat tu habis cerita. Dan cerita tu panjang, huraian panjang lebar di situ yang saya cerita tadi. Nah, lepas tu cerita yang lain satu lagi ya, li'alamu anna wa'dallahi haqqa, bahawasanya janji, supaya mereka yakin janji Tuhan itu benar, itu akan dibuat pembicaraan selepas mati. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu tidak ada ragu padanya, iaitu Allah Ta'ala nak buat. Cerita yang bab yang ketiga ialah dalam ayat yang sama, idh yatanaza'una bainahum amrun, iaitu ketika berbalah bantah dua puak di antara mereka. Dua puak di antara mereka, urusan mereka. Apa urusan? Urusan apa ni? Urusannya bahawasanya mereka ni mati ni, 7 orang mati ni sekali dengan anjing. Macam mana nak buat ni? Nak buat macam mana ni? Pada mayat ni 7 orang. Lepas tu pada gua tu pula, macam mana nak buat ni? Pasal satu puak kata mereka ni orang wali-wali, maka kita kena tutup dia. Tutup dia, kena hilangkan, buat sakit baki dia supaya orang tak puja dia. Satu puak lagi kata tak boleh, ini nak tunjuk kuasa Tuhan, kita kena buat rumah. Dan kita boleh ambil tiket lah, tiket supaya orang boleh tengok kan. Pasal kita siapa nak jaga mayat ni.
siapa nak jaga, nak urus sampah lah apa semua, maka kita kena ambil duit buat tiket lah. Ambil tiket, kemudian masuk, ada selenggara apalah, macam-macam lah. Jadi ada dua puak. Satu puak kata tutup semua sekali, satu puak kata kita kena tunjuk pada orang ramai pasal mereka ni adalah bukti kuasa Tuhan. Berlaku sekarang ni di Saudi. Berlaku sekarang ni di Saudi. Berlaku juga di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni antara orang yang ada masa perjanjian Hudaybiyah. Di bawah pokok, di bawah satu pokok. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, orang sudah mula jamah-jamah dah pokok ni. Pokok dia kan, oh inilah pokok perjanjian Hudaybiyah tu. Nabi duduk bawah pokok ni, 1,400 orang duduk bawah pokok ni. Jadi mari jamah, ambil berkat, ambil daun balik lah, macam-macam lah. Dia rati kayu balik, ambil kulit-kulit pokok tu, kulit tu. Sayyidina Umar tebal pokok ni, kerana orang start puja. Ceritanya penting, tapi Sayyidina Umar tebal pasal sudah mula nak buat syirik dah. Nabi baru mati ni, nak jamah dah pokok. Ada satu lagi pokok yang Nabi masa sebelum dia jadi Nabi pergi ke Syam, pokok tengah padai. Iaitu ada pendeta Kristian yang mengatakan dia tunggu Nabi situ. Dan pokok tu berikut adanya dahan pokok tu condong ke arah Nabi, condong. Masa Nabi duduk di luar, bawah pokok ni penuh orang Quraisy apa semua, orang Quraisy yang pergi berniaga. Jadi Nabi ni dia jaga unta sekali dengan Bilal. Dia mari lewat. Masa dia mari tu, masa Nabi mari tu, Nabi nak masuk dalam tu, dalam kumpulan 4 kedus tu tak boleh. Maka pokok tu condong. Ada di siar dalam TV. Tapi tak tahu juga pokok tu betul tak. Pula. Tapi pokok tu pelik lah. Di atas pada pasir dia semua. Pokok pula rendah. Pokok tu dahan tu tunduk. Kemudian bila Nabi bergerak tu dia balik. Ini adalah bukti-bukti lah tak? Jadi nak Sayyidina Umar Al-Khattab tebang pokok Hudaybiyah. Ada lagi satu pokok di Madinah. Kita tolak belakang. Tolak atas tu je. Atas belakang. Dan semua sekali tolak ke belakang. Semua sekali. Okay. Ada satu pokok di Madinah di mana Nabi kalau lalu waktu dia tunduk kepala. Pasal dahan dia tu tunduk. Nabi lalu tunduk kepala. Jadi ada sahabat tebang pokok. Pasal situ tempat Nabi lalu. Nabi tunduk kepala. Jadi mula nak jamah-jamah dah pokok tu, Nabi kat berkat ni. Zaman dulu lah, ini cerita ni. Lalu sahabat tebang pokok. Tetapi sahabat lain, kata silap saya, Ibn Umar, lalu kawasan tu dia akan tunduk. Pasal apa? Pasal sini Nabi tunduk. Dia masih buat. Dia ikut perbuatan Nabi. Dia bukan jamah pokok ni, dia lalu tu pasal Nabi tepat ni dia tunduk. Gitu. Itu ikut sunnah. Yang tepat tu takut bid'ah. Jadi sini nak ceritanya ialah orang yang sudah mati sana ada masalah, ada dua pok. Satu kata kita kena tutup pasal takut orang puja dia, puja kubur. Satu lagi kata kita kena siarkan, ambil tiket pula. Dengan cara kita buat masjid lah, boleh orang datang sambil-sambil sembahyang. Masjid sini ialah gereja. Jadi 3 perkara dah situ dah. Maka satu kumpulan kata qalubnu alaihim bunyana, kata orang-orang ahli sunnah. Kalau kita ahli sunnah, bina ke atas mereka suatu tutupan, tutup menghalang orang lain daripada puja. Tutup semua sekali. Berbeza sikit dengan pendapat satu orang lain lagi berkenaan ayat ni.
banner tutupan atas mereka. Banner tu banner buat benda-benda pujaan. Buat benda-benda pujaan ke atas kubur dia. Kubur ni ialah dalam gua tu juga lah. Kubur tu di tanah situ juga dia. Tapi saya dalam hal ni saya berpendapat bahawasanya diadakan ke atas mereka tu binaan situ ialah satu tutupan supaya manusia tak puja dia. Tutup semua sekali. Yang gua tutup lah kau. Dia duduk dalam tu. Macam kubur lah. Buat macam kubur tu. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lah maha mengetahui keadaan-keadaan mereka sekarang sudah mati ni. Qala alladzina ghalabu. Perkara yang keempat ialah qala alladzina ghalabu. Berkata orang-orang yang menang. Pasal biasanya ahli bid'ah ni lebih ramai daripada ahli sunnah. Biasa. Ala amrihim, ke atas urusan mereka. Urusan agama. Lana takhidanna alaihim masjidah. Kami akan bina ke atas mereka itu masjid, iaitu buat gereja. Pasal cerita ni cerita Kristian. Dan Kristiannya sampai sekarang pop dia wali-wali dia ditanam dalam gereja sampai sekarang. Mati seorang tanah bawah lantai gereja. Tak apalah nak pijak-pijak tak ada masalah. Asal ke bawah. Syiah tanam dalam masjid. Ulama-ulama besar dia tanam dalam masjid. Ayatullah tanah dalam masjid. Asalnya kubur, lepas tu kubur tu buat bina buat masjid. Lepas tu dia tulis nama tulis nama. Jadi orang lalu lalang atas kubur tu. Lalu. Railway di India, belakang masjid tu, di ruang belakang, dalam masjid di ruang belakang tu di bina ada kubur tu wali tu. Di hadis Nabi jangan kamu buat kubur masjid kamu di menghadap masjid. Lepas tu kubur pokok kita. Kubur pokok kita semua masjid-masjid tu dekat dengan kubur kan. Nabi kata jangan beda dekat kubur. Kitanya buat masjid tapi kubur. Menghadap kubur. Berbeza dengan kubur Nabi tu. Kubur Nabi itu umur dia. Umur saya Siti Aisyah. Dia bukan masjid. Dia umur Siti Aisyah. Umur Nabi lah. Umur sebelah tu umur bini Nabi yang lain. Yang depan pada umur Siti Aisyah tu ialah bini Nabi yang lain lah. Dia dua baris. Logo tu nama. Baiklah. Satu lagi saya naik ke atas ni ada gambar-gambar budak-budak. Ajar budak-budak atas. Ada dua perkara nak beritahu ni. Dua perkara. Pertama, ambil sembahyang ni mesti gini. Start sini, tarik ke belakang, ke depan. Sama ada lepas tu nak solat dah. Tarik ke belakang, ambil air sembahyang gitu, ambil tu. Lepas tu lepas ni, alih kat sini ke belakang, lepas tu sapu tengok. Kalau kita pakai tudung, orang perempuan pakai tudung, orang lelaki pakai sumbat, tak nak pecah berapa, biar kena sikit, tolak sikit, biar kena sikit rambut ni. Lepas tu ambil yang lain tu terus ke belakang dan tarik balik atas. Itu ialah ittifaq semua mazhab dan semua hadis sahih. Ya, sapu sebelah sini ialah fatwa Imam Syafi'i. Nah, sapu sini kau, sapu rambut ni, sapu sikit fatwa Imam Syafi'i. Jadi kita ahli sunnah semua sekali. Semua. Ada satu lagi ialah daripada sini setengah. Sepak tangan yang itu tak. Okey. Sekerak. Sampai ke kubur. Di mana sapu depan sikit tu tak ada. Ada. Itu fatwa Imam Syafi'i saja.
Hadisnya sini satu, yang satu lagi sekali berbakar semua sekali. Dan hadis berkenaan 3 kalinya ialah hadis dalam Muslim saja. Semua kita ada lain kata sekali je lah. Sapu tu sekali. Kita Muslim saja kata 3 kali. Okey, satu bab. Yang kedua, semua doa yang berkenaan adalah doa selain daripada doa makan, doa keluar tanda, doa ambil air sembahyang, doa masuk tanda, doa selepas makan, doa azan, bagi doa naik kereta, naik kenderaan. Semua sekali ni tak angkat tangan apa? Tak angkat tangan. Baca saja, baca gitu. Dia panggil doa zikir. Jadi kita sudah sembahyang tu, kita sudah makan, kita baca doa, baca gitu ya. Nah, itu sunnah dia, sunnah gitu. Saya orang belajar hadis kata tidak ada yang kata Nabi angkat tangan, sahabat angkat tangan tak ada. Misalnya contohnya kita baca Astaghfirullahaladzim. Itu ialah doa, tapi kita tak angkat tangan kan. Dan dalil mengatakan angkat tangan tu tak ada. Mana-mana tak ada sahabat yang baca benda-benda ni angkat tangan. Dia baca tapi tak angkat. Jadi sunnahnya ialah tak angkat tangan. Jadi bila kita buat tu, kita buat 2 sunnah. Sunnah pertama ialah baca doa. Sunnah yang kedua tak angkat tangan. Baca doa azan tu baca derahlah. Janganlah pula bila orang baca doa iqamah, doa azan tu awak tepis tangan dia, jangan. Ataupun orang baca doa lepas tandah tu kita letak tangan dia, jangan. Tak payah. Dia tak tahu je. Kalau dia tahu dia tak angkat tangan. Pasal sunnah dia tak angkat tangan. Saya tidak kata salah. Ingat baik-baik lah. Mana orang angkat tangan tu bukanlah dosa dan tidaklah salah. Nah, tapi sunnahnya ikut seperti mana Nabi ada. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita ajar pada pelajar-pelajar kita yang baru kan, yang baru raya kecil-kecil ni, dia akan berkembang balik, hidup balik sunnah ni. Satu lagi beritahu pelajar-pelajar ni tidak ada doa iqamah. Doa iqamah tak ada. Bacaan sebelum akad takbir tu tak ada. Doa iqamah. Dan tak payah jawab. Iqamah ni awak nak jawab tak ada. Allah, dia dibaca cepat kan. Dan doa iqamah ni tidak disunnahkan baca jawab. Azan disunnah baca jawab. Iqamah tidak. Dan iqamah tidak ada doa iqamah. Sebab tu kita ada baca doa azan. Okay. Saya quluna salasatu rabi'uhum. Mereka kata ada 3 orang. Orang yang duduk dalam gua tu 3 orang semua sekali. Yang keempat tu kalbuhum, anjing mereka. Wa yaqulun, ada orang lain pula kata khamsatun, 5 orang. Sadisuhum, yang ke-6 tu kalbuhum, anjing mereka. Semua sekali rajman bil ghaib, satu tekaan dalam ghaib, mana tak tahu lah apa, agak saja. Rajman bil ghaib iaitu satu tekaan dalam ghaib, iaitu satu tekaan yang tidak ada bukti. Wa yaquluna sab'atun sab'atun, dan setengah pula kata ada 7. Wasa minhum, yang ke-8 itu kalbuhum, anjing mereka. Sab'atun wasa minhum kalbuhum, iaitu yang ke-7 itu ialah, yang ke-8 itu ialah anjing mereka. Oleh kerana Tuhan tak tambah lagi,
daripada perkataan itu, maka semua ulama tafsir kata mereka tu 7 orang. Ada pula sokong 7 orang. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katalah pada mereka, Rabbi Tuhan kami Maha mengetahui terhadap bilangan-bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Dan tidaklah mengetahui tentang bilangan mereka itu melainkan sedikit saja. Lepas tu Tuhan larang. Ini larangan. Larangan Allah. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kamu bertekar dengan mereka melainkan perkara zahir saja tentang orang ahli kubur ni, oleh ahli kubur. Bila orang bertekar dengan kita tu, kita senyaplah. Ada kata 9 ke, 11 ke, 5 ke, senyap sajalah. Tuhan kata jangan kamu berbala bantah dengan mereka tentang urusan bilangan mereka, melainkan urusan zahir saja. Nah, pasal yang detail tu Tuhan tak beritahu. Ramai orang mengaku dia tahu tu, tapi yang detail tu Tuhan tak beritahu. Kecuali yang ada dalam hadis. Yang ada. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah kamu tanya fatwa tentang mereka itu daripada mana-mana orang Yahudi ataupun Nasara. Seorang tu. Jangan tanya pendapat. Bila tanya tentang Al-Kahfi ni, jangan tanya dengan orang Yahudi. Tuhan kata, kamu jangan tanya dengan orang Yahudi ataupun orang Kristian dalam hal mereka ni. Lagi tanya. Kalau berbala bantah pun sama kita ya. Sama kita pula balas zahir saja. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini bab lain pula. Tiba-tiba lepas cerita dia tu, mai keluar bab lain. Maknanya kalau yang atas tu ada 4-5 cerita lain-lain ayat 21 tu. Kalau kita tengok sekaligus seolah-olah macam dia satu cerita, tetapi dia 5 cerita berlainan ayat ni. Sebab itu kalau setakat baca saja tafsir Quran ni tidak akan jelas. Bolehlah tahu keseluruhan tetapi tidak jelas. Banyak lagi perkara yang jadi ragu-ragu kalau tak belajar. Wala taqul ani ialah jumlah muqtaridah dalam bahasa Arab, iaitu kesimpulan. Apa dah? Suatu perkara yang tengah duk cakap benda lain ni. Kita nak cakap tentang orang gua ni. Tiba-tiba Tuhan Allah mari cerita lain situ cakap. Dia panggil jumlah muqtaridah. Sini. Iaitu Tuhan nak beritahu benda besar. Satu kali benda besar, dia celah-celah cerita lain. Lepas tu dia sambung balik. Biasanya gitulah. Tengok celah-celah tu ada satu cerita lain. Lepas tu sambung balik cerita balik. Yang mana? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Maknanya kalau kita ni Tuhan lah, ataupun Nabi yang buat, mesti ayat ni tak ada di sini. Ayat ni mesti duduk bawah. Lepas pada cerita Al-Kahfi, barulah keluar cerita dia. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu kata bahawasanya aku akan buat pasti aku akan buat esok perkara ini esok hari. Jangan kamu kata pasti aku akan buat perkara ini esok hari. Illa an yasha Allah, melainkan kamu katalah insya-Allah. Bila buat insya-Allah, bila nak buat saja kata insya-Allah. Masalah sekarang ni insya-Allah sudah dipermain-mainkan. Jadi tak jadi nak pergi pun insya-Allah. Tak jadi. Memang dia keputusan tak nak pergi dah. Dia pun jawab insya-Allah. Dia sudah permainkan perkataan insya-Allah. Dia memang tak nak pergi pun, tapi takut nak jaga hati. Kok boleh pergi. Beri harapan sikit kepada orang yang mengandang dia ni nak jumpa apa begitu. Dia berkata insya